Lepas tu data boleh dijana lebih daripada tujuan bermain. Ya, kita boleh gunakan untuk simpanan kita nak buat assessment, kita nak buat pentafsiran, kita nak buat portfolio, digital portfolio, itu boleh. Okey? Tapi ia bergantung kepada cara macam mana kita nak gunakan. Yang seterusnya, lebih memfokus pada goal daripada hiburan. Ya, mungkin terdapat puan yang di luar sana, okey, sedang mengikuti rasanya game base ni sekadar kita main game saja kan, bagi murid, bagi anak-anak main game saja, apa gunanya? Tak, dia lebih memfokuskan goal. Apa yang tujuan kita nak melorongkan murid itu mencapai sesuatu objektif. Ayat tu macam tu. Okey? So, sekiranya tuan-tuan puan-puan berminat, bolehlah cari artikel Gilbert pada 2016. Dia akan terangkan apa bezanya antara game base dan permainan digital tanpa gamifikasi dengan permainan digital dengan gamifikasi. Okey, salah satunya dia menyatakan dalam artikelnya permainan digital yang popular adalah Minecraft. So, secara umumnya, secara keseluruhannya, game base adalah melangkumi 4 engagement. Yang effective engagement, behavioral engagement, connective engagement, and social culture engagement. Kenapa yang itu efektif? Itu ada berkaitan dengan social emosi. Kita nak terapkan social emosi, bertindak laku baik dan sebagainya kan. Lepas tu tinggal laku berubah dari segi macam mana kita nak connectionism, kita nak bagi dia rasa apa yang betul, apa yang salah, dari segi itu dia bermain. Sebab trend sekarang ni generasi alpha dah. Semua bahan-bahan dalam tu adalah terdapat dalam tangan dia. Dia satu tips of the fingers, dia dapat access dan dia lebih kepada situ. Kita kena ubah. Macam mana sebagai cikgu kan, bagi saya kena ubahlah ikut perspektif dan kesukaan mereka. Jadi mereka lebih macam mana kata mengikut pengajaran dan pembelajaran kita. Lepas tu dari segi pula kita seperti yang kita umumkan kan, game base ni bukan sekadanya kita bagi dia main je. Tak, kita berdasarkan goal kita, berdasarkan objektif pembelajaran, berdasarkan maklumat yang kita nak mereka macam mana belajar. Contohnya, kita nak belajar matematik, kita boleh masukkan dalam Minecraft dari segi connective engagement. Dia akan lebih melibatkan diri dalam keadaan sebegitu sebab dia main game. Dia seolah-olahnya dia berada dalam dunia dia tadi. Okey, jadi dari social and cultural engagement kita boleh belajar dari budaya, kita boleh binakan bahan-bahan monomium, bangunan bersejarah, warisan dan sebagainya. Kita boleh letak dalam tu. Nanti saya akan tunjukkan salah satu. Okey, so stay tune, jangan ke sini ke sana, kita akan teruskan. Okey, so tadi Cikgu Go banyak ceritakan, itu pun sepindah lalu tentang game based learning. So, tajuk kita hari ini adalah Minecraft Education Edition and Introductions to Game-Based Learning. Speaking kan. Okey, untuk Minecraft ni, apa yang sebenarnya Minecraft? Okey, dalam bahasa Cina, dia dalam maksudnya adalah dunia sendiri. Dalam kita pisahkan Minecraft, saya yang buat. Macam tu, okey. Ya, ayat tu saya yang buat. Maksudnya murid yang buat dan pengguna yang buat. Okay, so apa itu Minecraft? Teoretikal dulu. Kita mula-mula awal dengan teoretikal dulu. Harap cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan jangan bosan dengan saya, jangan jenuh dulu. Nanti kita ada surprise. Okay, so platform dia merupakan satu platform pembelajaran yang berasaskan permainan yang menggalakkan kreativiti, kerjasama, penyelesaian masalah dan dalam persekitaran digital yang secara mendalam. In short, Minecraft ni dia terapkan 6C. Apakah 6C itu? Cikgu-cikgu boleh cuba search dan tahu. Biasanya dalam kurikulum kita kena 4C, 1V. Collaboration, creativity, communication, creative thinking, lepas tu nilai murni. Tapi dalam ni kita ada 6C. Saya boleh bongkarkan dalam 4C itu kita kena tambah 2C lagi. Yang satu adalah citizenship. Okey, citizenship, kewarganegaraan. Yang satu lagi tuan-tuan puan cari sendiri. Okey. Jadi Minecraft ni dia terapkan 6C. Okey, mungkin pada masa akan datang 7C, 8C itu terpulang. Okey, sebab dalam yang ni, dalam satu artikel yang ditulis oleh Michael Fullen dalam Reimagining Education, dia tak terapkan, kalau tak silap,
7C atau 8C. Okey, cikgu-cikgu boleh atau tuan-tuan boleh tengok artikel tersebut. Okey, kita kembali ke sini. Kenapa kita guna Minecraft? Kita tak tahu Minecraft. Okey, Minecraft. Kenapa nak guna dalam Minecraft? Kenapa tak boleh guna Mobile Legends? Kenapa kita tak boleh guna benda-benda lain kan? Okey, itu adalah contoh. Kenapa kita guna Minecraft dalam kelas? Okey, Microsoft telah merancangkan edisi pendidikan ni pada tahun 2016 untuk memperluas potensi permainan bagi pembelajaran berdasarkan permainan. Ya, betul. Dulu Minecraft ni kita dah ada satu hubung jalin. Bila kita sebut je Minecraft, kita tahu, ini game je kan? Game je ke? Apa guna kita main game? Tak, semestinya kita dah boleh sarungkan Minecraft ni dalam kelas untuk tujuan pendidikan. Contoh, kita boleh gunakan untuk sebagai alat berkolaboratif. Satu alat berkolaboratif untuk menggabungkan, untuk mengumpulkan murid-murid dalam satu dunia maya Minecraft untuk membina sesuatu benda. Okey, yang kedua kita ada mod bilik darjah. Bilik darjah ni kita boleh kawal lah. Kalau cikgu-cikgu nak tahu tu, kita boleh kawal, kita tahu murid-murid itu dia buat apa. Ketiga, kita boleh gunakan kamera, alat portfolio untuk mengesan kemajuan dan bukti pembelajaran murid. Bukti pembelajaran murid dan lagi kita ada satu koreksi. Sekiranya kita terbantut, kita tak tahu macam mana kita nak buat, macam mana kita nak gunakan Minecraft tu, jangan risau. Minecraft dan Microsoft telah sediakan satu koreksi rancangan pembelajaran khusus dalam tarian dan tutorial yang boleh dirancang untuk membantu cikgu-cikgu dan memudahkan cikgu dan murid membuat Minecraft di kelas. No worry, itu free of charge. Dan sekiranya cikgu-cikgu ikut khusus Minecraft dalam Microsoft Education Community, dia akan dapat badge secara free. Badge digital. So, rasionalnya sekadar main, kita tengok. Dalam satu artikel yang di-sharekan oleh Dr. Kale, dia pada 2013, dia katakan murid dah guna 10,000 jam dalam gameplay. Dia main game 10,000 jam. 13 jam dia main game satu minggu. Dan 87% daripada umur 8 hingga 17 tu dia main game dalam rumah. Jadi itu nampak kita ada satu perspektif baru. Satu gap. Apa kata kita sarungkan, you minat, kita sarungkan benda yang you minat, tetapi kita dorongkan mereka ke arah yang positif. Kan? Nampak tak? Nampak gambaran tu? Itu gapnya. Itulah berpunca daripada ini. Setelah saya baca artikel ni, dari berpunca dari sini, saya mulalah terapkan sekadar yang boleh. Jadi akhirnya saya berdating dengan Minecraft pada tahun 2018 dan bawa Minecraft ni ke dalam kelas. Okay, so panjangnya Cikgu Go tadi bercerita kan, sembang itu, sembang ini, apa itu game base, apa itu Minecraft, kenapa nak guna, kenapa nak sampai. Okay, yang pentingnya bagaimana kita nak mula. Okay, bagaimana kita nak mula, saya akan tunjukkan. Okay, walaupun nampak banyak tajuk-tajuk sini kan, we have a lot of courses, we have a lot of things we need to study, we have a lot of skills we need to master, but doesn't matter, it's easy. Okay, tajuk asas Minecraft Education Edition, kita ada banyak. Bukan saya cakap je ya, ini saya ambil daripada poster Microsoft page. Yang pertama kita kena study movement, break and place, camera, inventory, book and quill, bots, NPC, code builder and create with your classmate. Semua ada dalam poster ni. Nampak cantik, kita ada A3 boleh print letakkan kelas. Biasanya kita main satu game, kita kena explore dulu, contohnya pergerakannya, macam mana kita letak, macam mana kita guna kamera, macam mana kita guna item dan sebagainya. Ini antara topik-topik yang kita gunakan. Tetapi hari ini Cikgu Ko tak sempat nak terangkan setiap satu. Sebab terangkan setiap satu 3 hari 3 malam tak tentu kita boleh sembang dengan teliti. Tetapi hari ini at least kita tahu macam mana kita nak buka, macam mana kita nak guna dan sebagainya. Okay? So, let's do it. Izinkan Cikgu Go ambil sedikit masa untuk terangkan bagaimana Cikgu Go bermula dulu.
Okey. Kita kena masuk dalam macam mana? Time tunnel. Kita balik kepada tahun 2018. Pada suatu hari okey, gurau saja. Okey, pada tahun 2018, pada satu hari saya bertemu dengan dua insan kiriman Tuhan. Yang pertama mentor saya adalah Cikgu Nur Asia binti Samsudin. Okey, dan seorang mentor lagi, dia juga merupakan Global Minecraft Mentor, iaitu Cikgu Arif Oman daripada MRSM Sabah. Bila bertemu dengan dia, saya duduk sama sekali sana satu bengkel bersama dengan mereka dengan tajuk Minecraft. Kebetulan waktu itu adalah sehari sebelum Tahun Baru Cina. Okey. Nampak rajin kan? Okey. Okey. So, kita dah mula tu, dah terapkan satu hari itu bertungkur rumus, belajar Minecraft daripada dapatkan ilmu daripada Sifu Arif dan Sifu Nur Asia. Kita panggil saya panggil dia Kak Asia je lah. Okey, dapat semua tu, lepas tu saya mula. Memang pada permulaan dah memang agak abstrak sebab kita tak tahu Minecraft ni sebenarnya kita boleh bawa ke mana. Itu tak jadi masalah. So, bermula dengan ni, saya guna adaptasi sebab setiap orang akan ada cara dia, pendekatan dia. Jadi kita kena adapt dan adopt. Saya adapt cara dia guna current sheet, buat dulu bersama dengan murid. Dan saya juga sebagai murid sebab saya pun baru kepada Minecraft pada waktu tu. Jadi color, lepas tu kita ikut cara tu, kita masukkan dalam Minecraft. Mungkin cikgu kata, ini maksudnya kita pemindahan lagi kompleks dan sebagainya. Tapi inilah cara saya mula untuk memperkenalkan dan mendedahkan murid itu dan saya juga dengan Minecraft. Jadi kita pindah, boleh nampak di sini kita sama. Okay. Kita sama-sama, lepas tu kita dah banyak kali kita buat, lepas tu kita tambah lagi, kita masuk sebagai masuk ke tahap lanjutan. Okey, tahap lanjutan kita buat dengan bina rumah, bina Kopi Brian. Okey, hara-hara Lakers menang. Okey, NBA Finals. Okey, macam tu kita masuk dan kita akan teruskan journey tu. Masih diteruskan lagi. Okey, itu ada proses dari asas, dari konkret, semi konkret dan abstrak. Sebab ini juga berdasarkan teori bolehlah bagi saya dia berdasarkan teori macam teori Bruno. Bila mula dengan konkret, semi konkret, lepas tu kita bina dengan menggunakan idea ataupun imajinasi ataupun inspirasi secara abstrak. Okay, so basic, intermediate, advanced. Okay, so ini sekadar perlibatan saya tunjukkan perlibatannya. Dari murid, tengok yang di bahagian ni adalah murid-murid dia dah guna tu, dia buat portal. Sebenarnya lepas tu kita dedahkan mereka, dia akan bawa surprise kepada kita. Pada waktu yang sama, kami pun juga akan belajar. Okay, yang ini bila yang murid-murid dia bina portal dan sebagainya, dia buat, dia masuk dalam dunia, dan waktu tu saya belum belajar. Oh, rupa-rupanya kita boleh macam ni. Bila saya tanya ke murid, bagaimana kamu belajar dari benda-benda ni? Dia habaq. Oh, sorry. Dia bagi tahu. Cikgu, YouTube ada. So, kita belajar dari YouTube dan sebagainya. Okay. Okay. Jauh. Jadi, setelah kita belajar study yang kata tu, banyak-banyak tu, jadi apa boleh buat? Kan? Apa boleh buat? Mesti ada persoalan-persoalan ni kan? Apa boleh buat? Setelah belajar susah payah ni, sudah dapat batch, dapat ni, apa kita boleh buat? Itulah masanya kita nak masukkan dalam kelas. Macam mana? Okey. Kita kena tahu, kita boleh tahu apa yang boleh buat dengan Minecraft. Okey, kita cakap kan, apa yang boleh buat dengan Minecraft setelah kita belajar semua. Kita boleh bina seni dalam bentuk pieces. Okey, kalau lanjut lagi kita boleh bina yang bina satu gambar berdasarkan binary numbers 0101. Okey. Dan bangun atau kembang idea dalam dunia berbentuk sketchbook. Okey, kita boleh sketch dulu, lepas tu kita boleh bina bahan-bahan yang mungkin kita rasa dangerous, kita rasa bahagia dalam dunia yang berbentuk sandbox.
Dan satu lagi, kita boleh buat digital storytelling. Sekarang ni kan banyaknya aktiviti MDEC, aktiviti Microsoft dan sebagainya. Dia ada aktiviti penceritaan digital, digital storytelling. Kita boleh buat macam ni digital storytelling dalam budaya, lepas bangunan bersejarah kita. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan yang mungkin ada basic macam mana kita guna green screen dan sebagainya, kita boleh cuba buat bahan yang sebegitu. Okay, bina semula landscape bangunan dan monomium yang bersejarah. Contohnya saya tengok dalam satu grup Facebook yang tentang Minecraft ni, dia dah guna Minecraft ini untuk bina bangunan KLCC dan sebagainya yang bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia. Kita boleh buat macam tu. Okay, mungkin contohnya kata, leceh lah macam tu, baik ambil masa yang besar. Tak apa, itu tak apa. Itu akan memakan macam mana kata makan masa. Okay, so cipta cabaran dan permainan interaktif. Yang ni saya lebih banyak guna. Cipta cabaran, challenge and treat it as a interactive game. So we play games inside the Minecraft. We having a lots of tasks to do. So we create it and then we get the code. Okay, later on I will show you how it's going on. Okay, terokai isu sosial emosi, cipta dan terbit hasil rekaan dunia sebagai pencipta, bukan pengguna. Kita nak ke arah, memang pada permulaan kita adalah pengguna. Lepas tu kita nak lonjorkan diri, tunjukkan diri, kita nak jadikan pencipta dan kita hasilkan benda dengan menggunakan Minecraft. Dan cikgu-cikgu boleh masukkan pertandingan yang baru-baru ini yang di-sharekan oleh pihak Microsoft tentang pertandingan Minecraft Global Building. Kita boleh masukkan. Tak semestinya kita nak menang, tapi kita nak dapatkan pengalaman dan kita nak dapatkan penerokaan, exploration dan sebagainya. Kita dapat pengalaman dan kita akan akhirnya kita akan datang dengan kemanisan. Bukan dari segi kemanisan materialism, kan? Bukan dari kemanisan yang berbentuk material, tetapi kita dapat kemanisan dari segi macam mana kata perasaan lah, kepuasan. Okay. So, cakap Cikgu Kong ni macam sembang saja kan. Sembang berapi orang kata kan. Sembang berapi. Mana tu bahan dia? Yang ni ada bahannya. Ini hasil tu kerja. Bukan saya buat. Ini murid buat. Okay. Ini yang murid buat. Saya tunjuk saja. Okay. Dan saya letak kredit kepada mereka. Terima kasih kepada mereka sebab bagi peluang ke saya tunjuk sini. Ini hasil mereka. Yang ni merupakan satu dunia dibina dengan menggunakan Minecraft. Tajuknya kita sebab kita nak teruskan reka bentuk, lakaran dan sebagainya, kita teruskan dengan ni, bina rumah sewaktu COVID-19. Sebab yang ni juga masuk dalam artikel Minecraft Blogs secara rasmi. Okay, ni contohnya. Nanti saya akan tunjukkan video. Ni adalah game, gym rooms, bathroom dan sebagainya dalam dengan konsep open space. Okay, bila tanya saja, dia tunjukkan saya pun terkejut, terkilan dan saya shock. Kamu buat sendiri ke? Ya, dia kata ya. Dan dia berbantukan dengan, dia terluka, dia masuk, dia tengok cara nak design dan sebagainya. Okay. So, tadi adalah gambar. Izinkan sikit saya ambil sedikit masa untuk tunjuk koleksi video hasil kerja. So, saya akan switch. Okay. Kejap. Kejap. Okay, saya akan switch kepada YouTube. Okay. Sekejap, saya nak tunjuk dulu, tengok nampak tepat. Okay. Sorry. Okay. Okay. Harap tuan-tuan dan puan-puan akan nampak saya punya screen. Okay, lebih jelas. Ini adalah YouTube saya. Okay, di sini saya akan tunjukkan sedikit video yang ada di sini. Okay, wait. Ini yang jap. Okay.
Tadi ada tunjuk dah, tak tahu ke mana dah. Kejap. Alright. Okay, ini. Google tak ada suara je. Audio. Okay, sorry ya. Tak ada suara ya. Okay, jap. Maafkan saya. Okay, tuan-tuan puan jangan marah. Kejap. The best thing is always behind one. Okay, yang best tu nantilah. Ini. Tak apa, dia orang Ini gurau excited bodoh. tu. Kalau ada suara lagi excited. Ini gurau bodoh. Okay, sorry. Okay. Kita santai-santai. Okay, saya akan replay. Sorry about my mistake. Okay, are you ready? Guna bawa pokok, bawa taxi dan sebagainya. Duduk diam-diam. Okay, jangan ke sini ke sana. The show will come up. Okay, let's start. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We've both been there before. When a love shuts the door, it's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another love war. This Okay, itu belum habis kalau nak penuh cikgu tuan-tuan dan puan-puan carilah sendiri. Kadang-kadang kena kita ada benda something to do kan. Okay, I would like to show you another videos about 4 significant season. Sekarang saya tunjuk video, nanti saya akan tunjuk world yang sebenar, bagaimana kita nak gunakan dan sebagainya. Sorry, saya akan cari kejap. Okay, sambil-sambil itu kita ada digital break kejap lah. Okay, so I would like to show you about this. Okay, ini berkaitan dengan Earth Hour 2020, Lights Off, Star On. Okay.
Okey, yang ini merupakan salah satu yang dia buat guna Minecraft untuk buat Earth on. Dia sewaktu MCO dia mereka lakukan. Tuan-tuan puan tadi boleh lihat dalam situ kan. Ada yang seorang tengah recording, ada yang satu lagi dia untuk tutupkan lampu dan sebagainya. Sebenarnya dia adalah dua komputer yang berbeza tapi dalam dunia yang sama. Itu yang best. Okey, sebenarnya kita boleh masukkan semua dalam tu sebagai kita letakkan, mungkin kita letakkan task yang simple tetapi amazing. Okey. So, okay, we back to our slide. Okay. Okay. So, tadi dah siap dengan koleksi video dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah, boleh search lagi. Sebenarnya banyak lagi video yang boleh kita buatkan. Kita bukannya, saya tahu cikgu-cikgu dah mesti ataupun tuan-tuan ada banyak kemahiran untuk mencipta, merekod dan sebagainya. Apa kata kita guna tu, kita nak tunjukkan sebagai satu presentation, sebagai video. Sebab saya bagi budak yang buat, lepas tu saya tak ada benda nak bagi sebagai penghargaan. Jadi saya buat video dan hantar link ini kepada mereka dan mereka bagi tahu saya, cikgu, terima kasih saya jadi YouTuber. Sebenarnya itu channel saya, dia pun tak dapat apa. Cuma tetapi boleh nampak situ kegembiraan tu ada kat situ. Mereka seronok sebab mereka masuk dalam YouTube. Okay, so saya akan teruskan dengan slide demo sedikit bagaimana dan dia dalam tu macam mana nak kita gunakan. Okey, ini akan sedikit sebanyak saja. So, tanpa membazirkan masa, kita go through it. Okey. Alright. Ini adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi download dan sebagainya, kita boleh gunakan. Okey, download dan cuba menggunakan yang account MOE. Okey, MOEDL boleh gunakan. Okey, so tanpa membazirkan masa, saya akan teruskan dengan sesi demo sedikit bagaimana kita nak gunakan dan hasilnya sebenar. Tadi kita tengok video kan, dan hasil sebenar dalam dunia Minecraft macam mana. Okey, so play on. Okey, I view my world. Saya akan tunjukkan yang future backroom. Kita play. Okey, so saya akan mulakan dengan ni. Sedikit masa. Okey, sedikit masa. Jadi kita boleh cubakan, kita boleh letak satu task dan kita boleh gunakan untuk Minecrafting untuk menerangkan macam mana kita nak buat fotosintesis dan sebagainya. Kita terapkan dalam tu. Okey, dan berjaya kita masuk hari ini, dia mood baik. Kita masuk, so I will fly on. Okey, start dari mula tadi. Okey, tengok ada menganjur. Ini adalah dunia Minecraft yang boleh buat sebab saya dah download. Okey, saya akan hilangkan ni. Saya buka pintu. Dia tertutup sini. Ini antara tadi yang buat. Okey, depa adalah buat dari place block dan sebagainya. Dia buat, lepas tu adalah ikut macam mana kata placing game. Okey, akan tunjuk dulu dan dia gunakan code builder dan sebagainya. Ini adalah macam mana orang kata playground. Okey, yang di optimizekan dengan menggunakan redstone. Okey, mungkin tuan-tuan kata bolehkah kita buat secara automatic system dalam Minecraft? Boleh. Saya contoh gunakan redstone dengan piston untuk fire up sistem ni. Jadi tengok dia lompat sampai tak berhenti-henti. Okey, ini ada sedikit sistem automate. Tapi bukan ini saja, kita juga boleh guna redstone dan coding untuk buatkan sistem yang macam mana kita nak buat kolektif benda tu secara automatik boleh. Dan kita boleh buat macam tu. Yang ini buat sewaktu dia nak ceriakan saya. Tengok ni. Adalah sedikit fire cracking. Tengok. Nampak kan? Nampak nama saya.
Itu tak tahulah. Dan di sini sebenarnya tadi yang tunjukkan dalam video dia ada secara optimize, dia buat sendiri, dia macam mana? Dia akan clear up sendiri kan. Dia berkonsepkan dia nak buat bina satu swimming pool dengan dia boleh automatic dia macam bersihkan dalam tu. Okey, dia guna ni. Tengok ni. Tadi tak tunjuk jelas, sekarang saya tunjuk jelas. Tengok. Oh, yang ni sebenarnya mungkin tak ada bangunan ke? Dalam Minecraft tu boleh buat macam ni ke secara otomatis? Boleh. Dengan menggunakan piston, redstone dan ada item-item lagi. Itu M1 sikit lah. Tapi yang bina ni untuk secara jujurnya apabila dia tunjukkan saya pun terkejut. Macam mana korang buat yang ni kan? Dia jadikan sebagai rahsia dia. Ini dia kata apa? Secret recipe dia. Okey? Dan di bawah tu sebenarnya di bawah tanah ni dia adalah terdapat banyak-banyak item. Ada piston, ada redstone. Saya tak boleh buka sebab nanti rosak. Saya tak boleh baiki balik. Hanya mereka yang boleh baiki balik. Okay? So, panjang lebar saya cakap. Macam mana kita nak buat? Okay, so saya akan tunjukkan simple saja. Macam mana kita nak buatkan. Okay, ini buat apa tu? Okay, yang ni. Untuk yang baru masuk dalam Minecraft ni, sebenarnya kita ada dia sangat user friendly, sangat mesra pengguna. Okey, dia ada tunjuk dah W adalah forward, S adalah backward, A adalah left, D adalah right, space adalah fly up dan sebagainya. Lepas tu E adalah inventory. Yang penting asas dia adalah macam itu. Kita nak dapatkan item dan sebagainya kan. Okay, so saya clear up semua, saya tunjukkan macam mana kita nak gunakan. Dan mungkin terdapat puan yang baru menggunakan Minecraft, bagi pengguna yang baru sebelum ni tak guna, tak pernah main Counter Strike dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan akan mengalami satu situasi, iaitu pening kepala, nak muntah. Sebab saya pergi bengkel, pergi bersama dengan cikgu-cikgu. Ada yang cikgu dia bagi tahu saya, "Cikgu Go, tak boleh lah saya nak muntah." Sebab muntah apa? Sebab dia pusing-pusing kan. So, ini saya akan bawa. Jangan ini kenapa kita nak guna versi Education Edition? Sebab dalam item ni bila kita masukkan dia semua ada dah. Kecuali cikgu-cikgu nak gunakan survival lah. Okey, dan semua item dah ada, kita boleh masukkan dan kita tak perlu pecah kepala nak cari item tu. Okey, sekiranya tuan dan puan-puan berminat untuk bina craft, itu lain cerita. Tapi saya tak mau, saya nak cepat. Jadi saya ambil yang ada, right click. Okey, right click, letak dalam poket saya yang ada. Okey, saya akan tunjuk. Lebih lanjut tu nanti jap. Nanti kata ada surprise. Yang itulah surprise. Okey, so kita tutup. Okey, bila kita nak guna, okey saya ganggu. Asasnya W adalah ke depan, S ke belakang, A left, D right. Lepas tu mouse tu yang tanda tu kan. Tanda yang close tu adalah bermaksud kita hadap ke mana. Macam kepala kita lah, mata kita. Kenapa dia ada yang kurang rasa nak pening kan? Kita pusing macam ni. Dia pening lah. Okay. So, bila kita tekan ke right click, kita place. Yang segi 4 hitam tu adalah kita letak. Manakala kita nak destroy, macam mana kita destroy kan? Jadi, kita destroy dengan left click. Left click adalah destroy. Okey. Banyak soalan tanya ni. Cikgu, saya dah tak sengaja nak pukul. Dah rosak. Macam mana? Itulah saya kata tadi, dalam Minecraft ni, ini adalah sandbox. Kita boleh laksanakan. Kita bagi dia mengarahkan murid try and error. Dia tak mengfokuskan, menghighlightkan, menggariskan kesalahan murid. Tapi dia bagi murid untuk buat percubaan. Jadi, so kita bagi tu kita boleh letak balik. Place back. Sebanyak dia rosak tu kita place back. Okey, rosak kita ganti balik. Seolah kita dalam kehidupan kan. Kita bukannya semua smooth kan. Mesti ada yang insiden yang tidak macam menyenangkan hati, tetapi kita come back. Macam tu. Terapkan benda tu, galakkan murid untuk try and error. Okey, sampai dia berjaya. Okey, ini ada sedikit
macam mana kita nak buat dalam tu, kita boleh cuba. Ini adalah something ideal. Jadi seperti yang kita tadi kan, saya tak boleh lanjut lagi. So ini nak, macam mana orang kata, nak bagi you rasa sikit, lepas tu you pergi cari dah sendiri. Maka orang kata kan, tak kena makan tak cinta. Kalau nak cinta, cubalah ya. Okay, so saya akan save dan exit. Okay, and saya akan kembali kepada slide saya. Kejap ya, ada sedikit kita nak ubah-ubah. Itu biasalah. Okay, so kejap ya. Okay, welcome back. Okay, selamat kembali kepada slide ni. Okay, untuk pula saya end last screen saya. Okay, tadi dah kita recap balik game base, Minecraft, cara kita nak buat, macam mana kita nak guna, lepas tu demo, hasil, lepas tu kita nak perlukan sedikit idea untuk kita teruskan. Sebab kita memang, saya sentiasa juga perlukan idea, sentiasa perlukan motivasi untuk teruskan. Okay, so kita tengok yang saya tunjukkan sedikit sebanyak. Okay, ini semua rezeki Tuhan dan rezeki murid. Saya tak ada, bukan siapa-siapa. Ini yang mereka bawa saya. Saya tumpang saja. Okay, sekata penumpang. Mereka adalah pencipta, saya penumpang. So, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat, bolehlah join Minecraft Build Challenge. Okay, boleh juga join sebab dah dalam tahun ni dia banyak. Setiap bulan punya dia ada Minecraft Build Challenge. Sebelum tu dia ada satu pertandingan Minecraft Global Challenge. Dah lepas dah. Tetapi yang akan datang tu adalah Global Building Challenge yang baru, yang seperti yang dikongsikan oleh pihak Microsoft. Ambil peluang ni, join saja. Sebab pada mulanya saya pun join saja, tak sangka di-highlightkan, tak sangka diberi peluang lagi. Ini jadi motivasi kepada saya, juga menjadi satu motivasi kepada murid saya untuk teruskan. Sedia maklum lah, kita banyak kerja kan. Semua orang kata banyak kerja, saya pun banyak kerja. Jadi kita try our best to keep our student accountable, to keep our student engaged, to keep our student moving forward. At the same time, be also moving forward. Kan, kita nak tunjukkan sebenarnya cikgu-cikgu di Malaysia adalah hebat-hebat. Okay. Okay. So, ini sekadarnya saya tak mahu tunjuk. Dan dengan rezeki Tuhan juga, dengan saya penumpang saja, hasil murid dari Januari hingga ke September telah digariskan dalam blog articles. Okay, sebab ramainya educator Malaysia hebat-hebat. Joinlah, sama-sama jadi pencipta, bukan saja pengguna. So, saya akan dengan rezeki Tuhan lagi, sewaktu bulan April terdapat satu Kahoot EDU Summit 2020 dianggotai oleh lebih daripada 30,000 cikgu satu dunia. Saya diberi peluang merakamkan apa yang saya buat dengan app smashing Minecraft dan Kahoot. Okay, sebagai game based learning, dalam tu ada banyak challenge dan dia kena jawab Kahoot untuk dapatkan kod untuk lepasi tahap yang seterusnya, dan dibentangkan oleh orang handsome ni, Mr. Mike. Okay, Mr. Mike, sewaktu Kahoot EDU Summit secara live. Okay, itu terima kasih. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan saya ucapkan saya mohon maaf. Sorry, dah lupa skrip lah. Okay, saya mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki sekiranya ada terdapat kekilafan ataupun perbualan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang yang baik adalah datang daripada Tuhan, sekarang yang buruk adalah datang daripada sikap diri saya sendiri. Itu saja, sekian, terima kasih. Join tau, jangan lupa join. Okey, explore dan we learn together. Okey, itu saja daripada saya.
Terima kasih kepada Cikgu Go atas perkongsian kita pada hari ini, iaitu tentang Minecraft Education, Introduction to Game-Based Learning. Jadi satu perkongsian yang menarik untuk kita semua pada hari ini, dan sesiapa yang menonton bersama kita pada hari ini boleh tinggalkan soalan sekiranya ada soalan di FB Live. Ini ada satu soalan. Saya rasa macam perlukan maklumat lebih lanjut berkenaan Minecraft. Bagaimana nak hubungi Cikgu Go? Oh, ini siapa ni? Bukannya tujuan menilang Okey, saya rasa dah Encik Ju dah letakkan boleh PM saya melalui Facebook saya. Facebook saya, nama saya juga Go Kok Ming. Okey. Jadi cikgu type saja muka boleh hubungi situ, ataupun cikgu boleh hubungi melalui Telegram. Okey. @ huruf besar OHKM. Yap. Okey. Terima kasih. Ada beberapa soalan Cikgu Go sebelum kita berakhir. Okey. Boleh. Beberapa soalan. Yang pertama, bagaimana Cikgu Go dapat mengawal kelas dan murid-murid ketika menjalankan PDP dengan Minecraft? Dengan mengambil kira murid-murid menggunakan Minecraft Education Edition tanpa mengabaikan fokus untuk mencapai objektif pembelajaran. Okey. Okey, untuk menjawab soalan ini, pada mulanya memang akan huru-hara sikit lah, sebab sedia maklum lah murid macam terkejut. Bukan terkejut, silap. Dia macam terkilan kan. Dia excited sangat. Jadi dia akan huru-hara. Lepas tu mula-mulanya memang melalui proses yang agak boleh kata menyakitkan, boleh kata menggelirukan, boleh kata macam mana. Tetapi akhirnya kita bawa ke satu kemanisan. Sebab mulanya saya bagi mereka try masuklah bina macam mana, bina yang tu. Tapi dari situ saya terapkan digital citizenship. Dia kena mematuhi etika. Macam mana nak buat etika, tak boleh cyberbullying, bully cyber dan sebagainya, tak boleh gunakan perkataan yang macam tu. Dan sedia maklum, saya merupakan sekolah kurang murid. Saya ada 24 murid saja dalam satu sekolah. Jadi kelas saya paling banyak pun 10 murid, kelas bercantung. Jadi saya bagi komputer 3 atau 4 buah saja. Mereka buat dalam satu kumpulan dan mereka kongsi. Dari situ mereka kena kontrol lah etika mereka, macam mana login dan sebagainya. So objektifnya, untuk mencapai objektifnya selalu pada mulanya saya kena berdiri di tepi macam ayah kepada anak, kena bimbing, kena bagilah motivasi sikit sebab ini benda baru. Yang benda baru ni bukan saja dia tak kira dia muda ke tak muda ke tak, memang kita perlukan bimbingan. Scaffolding kan, kita perlukan scaffolding, bantuan sikit kepada mereka kan. Lepas tu untuk sampai ke objektif, selalunya saya akan terangkan hari ini kita akan buat ini, kenapa kita ada dalam buku, macam mana. Saya akan tunjuk bagi murid tengok macam mana, dan kita selarongkan dengan DSKP. Okey, saya harap saya menjawab soalan. Okey Ustaz. Sangat menjawab. Soalan yang kedua Cikgu Go. Yep. Boleh share dengan cikgu-cikgu yang lain contoh untuk buat assessment menggunakan Minecraft? Oh, okey. Saya kalau nak share, saya kena masuk dalam macam mana? Okey, saya terangkan di sini. Ini adalah sedikit tugas lah kan. Biasanya ada sedikit tugas. Sebab secara jujurnya, okey, serius. Okey, secara jujurnya, kalau cikgu berminat, cikgu boleh minta mereka guna poster, guna board ataupun gunakan kamera, jadikan sebagai portfolio. Sebab dalam Minecraft tu tadi saya tak sempat, saya minta maaf, saya tak sempat nak sharekan. Mungkin pada masa akan datang kita boleh sharekan, ataupun cikgu search video yang telah diadakan dalam YouTube. Okey. Dia ada guna item kamera kita untuk snapshot apa yang ada, dan sebenarnya dalam Minecraft kita boleh tuliskan karangan dengan menggunakan boards. Tetapi bukan karangan yang panjang-panjang dalam tu lah kita boleh gunakan, dan kita juga boleh gunakan
NPC iaitu non-player character untuk masukkan link dan sebagainya dalam tu. Yang dari situ saya jadi assessment. Bagi saya assessment adalah, bagi saya lah, murid saya akan hantar picture, snapshot, picture, bagi caption sikit, dia masuk dalam slide ke atau dokumen, dia hantar kepada saya. Lepas tu dia guna kamera, yang pasti yang guna kamera, dan bagi yang murid dah bolehlah pergi jauh sikit kan, dia buat screen sharing, bukan screen sharing, dia screen recording. Dia guna screen recording dan dihantar ke saya sebagai video, dan saya, kalau saya ada masa, saya tolong edit dah. Kadang-kadang sekarang mereka edit dah. Okay. Itulah adalah assessment. Dan yang pasti dia akan kena bagi saya Word file tu. Yang file tu saya akan tengok dan saya akan nilai dari situ. Okey. Okey. Soalan yang terakhir Cik Hugo. Soalan yang terakhir. Adakah Minecraft Education ni sesuai untuk remote learning, dan apakah langkah yang cikgu-cikgu boleh ambil untuk melaksanakan secara remote learning? Okey, untuk saya faham situasi ni. Okey, satu situasi adalah mungkin saya sedia maklum sekolah saya adalah terletak di satu tempat yang low bandwidth internet connection, tetapi ada yang murid dia duduk di sekolah, dia macam mana, dia sosial ekonomi dia okey sikit, dia punya background okey sikit. Jadi saya terangkan yang background okey sikit, sebab saya ada dua cara untuk control mereka sewaktu remote learning. Untuk yang okey, remote learning ini saya bagi task siap-siap dah. Saya buat macam kita buat sebagai ada pertandingan kan, kita buat pertandingan. Sebab murid ni dia suka nak hadiah, okey. Dia suka nak, bagi murid saya dia nak sijil. Tak tahu kenapa dia nak sijil, sebab dia tengok orang ada, dia nak ada kan. So saya bagi satu task, saya list out apakah tema dia, apakah perlukan dia buat, apakah apa. Lepas tu kalau boleh saya sediakan satu template dunia, saya masuk dalam drive, dan hantar link kepada mereka, mereka ambil, mereka baca. Sekiranya mereka tak ada masalah, mereka akan terus buat. Sekiranya ada masalah, mereka screenshot, guna WhatsAppkan saya, tanya, cikgu saya boleh buat macam ni tak, boleh macam ni tak? Boleh. Itulah antaranya saya buat sewaktu remote learning. Dan mereka buat di rumah, tak ganggu mereka, dibuat di rumah, dan bagilah tempoh masa seminggu ke, dia akan hantar lah. Macam tu. Dan dia hantar file. Dan tadi saya tunjuk yang video tentang yang macam mana interior design, itulah merupakan salah satu projek mereka sewaktu MCO. Okey. Terima kasih. Itu saja soalan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama webinar kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Cikgu Hugo di atas perkongsian yang sangat menarik kita pada hari ini. Cikgu-cikgu juga boleh like dan subscribe channel YouTube Cikgu Hugo yang di-share di bahagian komen, di FB Live. Okey. Seterusnya. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya akan umumkan pemenang bagi kuis sesi bersama Dr. Azma pada malam tadi, iaitu 10 Oktober 2020, tentang Engaging 21st Century Learner, Leveraging 21st CLD to Improve Student Engagement and Learning Outcome. Pemenang dia adalah Chia Suanyo dari Bangsa Kuala Lumpur. Okey, tanya kepada pemenang kuis sesi bersama Dr. Azma. Okey, seterusnya kepada yang ingin mendapatkan slide bahan pada hari ini, boleh pergi ke bit.ly/msresources_mdm2020, dan jangan lupa follow kami di Microsoft Edu di Twitter dan Microsoft in Education di Facebook. Itu saja. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di lain kali. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye. Join out. Ikut. Bye. Bye. Okay, we are offline. Okay. Thank you, Mr. Kwa.